Kerajaan negeri akan pertimbang menggazetkan tanah terbiar milik kerajaan untuk membangunkan penempatan Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ. Ia bagi menghimpunkan penerima bantuan tersebut di suatu kawasan tertentu dan bersesuaian. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor bagaimanapun berkata, usaha itu akan dilakukan mengikut keperluan kawasan Dewan Undangan Negeri berikutan terdapat penerima yang layak namun tidak memiliki tanah sendiri. Ada kawasan-kawasan tertentu di Sabah, terutama di pinggir bandar dan bandar, banyak kemiskinan. Tetapi diorang tidak ada satu kawasan ataupun tapak rumah mereka. Jadi macam di Petagas ini, diorang ada satu kawasan dan kawasan itu akan dihimpunkan mungkin beberapa penerima SMJ ini untuk mereka membina rumah mereka. Kalau itu tanah kerajaan, insya-Allah kita akan pertimbangkan. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Jelajah Kasih Ramadan Dun Petagas di perkarangan Masjid Nur Al-Jannah. Lebih 400 penerima terdiri fakir, ibu tunggal, warga emas dan anak yatim serta 20 penerima rumah mesra SMJ dalam kawasan Dun Petagas menerima bantuan dalam majlis ini. Dalam perkembangan lain, ketika diminta mengulas mengenai calon gabungan rakyat Sabah GRS yang akan bertanding dalam PRU Dun Sabah ke-17 akan datang, Datuk Haji Ji yang juga Presiden GRS memberitahu perkara itu akan dibincangkan di peringkat kepimpinan parti. Perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas banjir kekal 304 orang daripada 86 keluarga setakat 8 malam tadi. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, hanya 2 pusat pemindahan sementara PPSD Beaufort masih beroperasi. 8 kampung masih terjejas banjir. Sementara itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah Zainal Madasin berkata terdapat lebih 30 balai bomba dan penyelamat di Sabah. Ini termasuklah balai yang telah siap sepenuhnya dan bakal siap dalam tempoh terdekat ini. Latihan seumpama mampu meningkatkan kecekapan penduduk menghadapi risiko kebakaran di tempat masing-masing, di samping sebagai perantara antara bomba dan masyarakat. Ini merupakan satu tanggungjawab bersama, jangan hanya bergantung sepenuhnya kepada pihak bomba lah, tetapi perlu ada pengetahuan juga di peringkat masyarakat bagaimana untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak diingini lah, terutamanya di musim perayaan ini kita kena berhati-hatilah agar tidak berlaku. Beliau berkata demikian selepas merasmikan kempen keselamatan kebakaran dan pelancaran ops musim perayaan sempena Hari Raya Aidilfitri 2025 peringkat negeri. Dalam program ini, 20 wanita terdiri suri rumah dari Kampung Tanjung Batu berjaya menamatkan latihan diberi keahlian suri, manakala 10 guru Mahat Tafiz Sulaimania Raya Tawau ditauliahkan pasukan skuad bomba selepas berjaya melaksanakan modul kebombaan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah Zainal Madasin berkata terdapat lebih 30 balai bomba dan penyelamat di Sabah. Ini termasuklah balai bomba yang telah siap sepenuhnya dan bakal siap dalam tempoh terdekat ini. Di Sabah ini pembangunan pembinaan balai itu banyak meningkat. Saya nampak berapa tahun ni kita sudah ada balai Pitas. Tadi kita Nabawan, Sok. Lepas tu insya-Allah masa terdekat ni Morotai ini dijangka bulan 4 siap. Dan insya-Allah juga dalam tahun ini juga kita ada balai KKIP yang akan siap dijangka pada bulan September. Kita beli bangunan. Talupit dijangka juga dalam masa tempoh berapa tahun nanti ya. Katanya pewujudan lebih banyak balai bomba dan penyelamat akan memendekkan masa tindak balas ke tempat kebakaran terutama kawasan yang jauh dari pusat bandar. Mengenai panggilan kebakaran di kawasan Pantai Timur Sabah, Zainal menjelaskan setakat ini 23 panggilan diterima bagi Tawau, Sempurna 17 dan Lahadatu 16 dan Kunak 5 panggilan. Dalam pada itu, kempen keselamatan kebakaran dan ops musim perayaan sempena Hari Raya Aidilfitri 2025 dilaksanakan sejak 3 Mac lalu.
Ia bertujuan meningkatkan kesedaran dan pemahaman orang ramai tentang tindakan perlu diambil jika berlaku kebakaran bagi mengurangkan risiko kecederaan dan kehilangan nyawa akibat kebakaran. Rakyat di kawasan Dewan Undang Negeri Dun Kukusan perlu memanfaat pelbagai bantuan yang disediakan kerajaan. Ini termasuk bantuan di bawah program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah Syukur bagi membantu golongan miskin. Setiausaha Politik kepada Menteri Kewangan Datuk Rina Jainal berkata, 33 keluarga yang berdaftar dengan e-Kasih bagi Dun Kukusan menerima bantuan tunai sebanyak RM300 sebulan mulai tahun ini. Manakala lebih 500 permohonan yang dikemukakan kepada Unit Pemimpin dan Pembangunan Masyarakat UPPM masih menunggu kelulusan. Datuk Rina berucap merasmikan majlis berbuka puasa di Masjid Nurul Huda Kampung Airport Lama Tawau. Dalam majlis ini, 40 orang terdiri asnaf, ibu tunggal, anak yatim dan warga emas menerima bantuan bakul makanan dan wang tunai sumbangan pejabat Adun Kukusan dan Yayasan Sabah. Bantuan khas kewangan BKK Aidilfitri 2025 yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini terus mendapat reaksi positif penjawat awam persekutuan dan pesara di negeri ini. Mereka yang ditemui menyifatkan pemberian bantuan itu dapat meringankan perbelanjaan persiapan Hari Raya dan juga keperluan persekolahan anak-anak. Mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana pada hari ini telah diumumkan bahawa kami diberi bonus sebanyak 500. Bolehlah untuk anggota-anggota kita buat persediaan untuk sambutan Hari Raya. Yang bukan Muslim pula, dia minta menggunakan peruntukan tersebut sebaik mungkin untuk keperluan budak-budak sekolah ataupun keperluan harian. Terima kasih kepada pihak kerajaan kerana memberi bonus 500 kepada seluruh penjawat awam di Malaysia. Saya mewakili kawan-kawan di sini mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan yang lazimnya sentiasa prihatin demi untuk rakyat dan juga pesara-pesara sekalian. Bantuan khas RM500 ini akan dibayar kepada penjawat awam grade 56 dan ke bawah, manakala RM250 akan dibayar kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran berpencen serta tidak berpencen. Sejumlah RM438,000 bantuan keuangan dari kumpulan wang amanah Baitul Mal disalurkan kepada pusat tahfiz, madrasah, masjid, surau dan kafa serta aktiviti dakwah di negeri ini. Daripada jumlah itu, RM309,000 diagihkan menerusi program Jelajah Jalinan Kasih, Shopping Raya dan program kebajikan di beberapa daerah. Pengerusi Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah PBNS, Datuk Dr. Omar Raisul Assalam Shah Datuk Sulaiman Omar berkata, bantuan kewangan itu sebagai inisiatif memperkukuh kebajikan ummah sekaligus memperkasa pembangunan syiar Islam di Sabah. Beliau berucap dalam Majlis Iftar Jalinan Kasih Ramadan 2025 di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, PBNS menyampaikan sumbangan kepada 30 pelajar tahfiz, anak yatim dan asnaf sekitar Kota Kinabalu. 150 komuniti setempat sekitar Kampung Sipanggil Putatan dan pelajar Kolej Komuniti Penampang diraikan dalam satu majlis berbuka puasa Anjuran Akademi Kenegaraan Malaysia AKM Sabah. Majlis berlangsung di Masjid As-Sobirin, Kampung Sipanggil Putatan bersempena program Ukhuwah Madani. Penolong Pegawai AKM Sabah Sharifah Nur Farahin Sohor berkata, program bertujuan menyampaikan mesej berkaitan ilmu kenegaraan Malaysia Madani melalui penekanan konsep Madani. Program memberikan penekanan kepada 6 teras Madani bagi memupuk nilai karamah insaniah dalam nilai ihsan Madani. Selain pada sini, kami bergerak di merata Sabah. Di daerah baru-baru ni kami pergi ke Tenom, pergi Sepanggar, kami juga pergi sampai ke Pensiangan pun kami pergi juga. Kami harap program-program seperti ini akan diadakan masa-masa akan datang. Sama kami akan bekerjasama dengan AKM. Program sama turut dijalankan di 35 masjid terpilih di seluruh negara.
Baik saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, Berita Pagi Sarawak bersama-sama Vanessa Mering di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.